الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى على نبيه المصطفى صلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين اللهم يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah di antara waktu menunggu solat zuhur secara berjemaah ini, marilah sama-sama kita memanfaatkannya untuk kita melihat beberapa hukum dalam transaksi kewangan semasa. Kitab yang berada dengan saya sekarang ini iaitu Fiqh al-Manhaji ala Madhab al-Syafi'i yang dikarang oleh 3 orang pengarang, iaitu yang pertama Profesor Dr. Mustafa Dikbura, yang kedua Profesor Dr. Mustafa Khin, dan yang ketiga Syekh Ali Syabarji. Semua mereka dari bumi Syria. Jadi kitab ini kita ambil khusus dalam bab fiqh al-muamalat al-maliyah, hukum hakam yang berkaitan dengan harta. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la tazal qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta tus'al an arba'. Akan tetap berada kaki anak Adam itu pada hari kiamat di pada mahsyar sehinggalah dia menjawab soalan asas yang 4. Kita ambil satu sahaja yang berkaitan dengan tajuk kita hari ini, iaitu an malihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Berkaitan dengan hartanya, dari mana ambil, ke mana dibelanjakan. Jadi kita sebagai mukallaf yang melakukan transaksi secara harian, maka kita kena bertanggungjawab dan kena tahu hukum hakam, macam mana kita dapatkan sesuatu income itu. Sebab itulah Sayyidina Umar Al-Khattab apabila menjadi khilafah yang kedua, maka Umar menyatakan apa? La tadkhul fi suqina man lam yatafaqqah fi al-muamalat. Tidak boleh masuk peniaga-peniaga yang nak berniaga dalam pasaran kami kecuali selepas dia pas tes hukum hakam muamalat. Dan disitulah tertegaknya keadilan dalam muamalat itu, dalam jual beli itu. Sebab apa? Sebab penjual dan peniaga ini dia tahu mana hak-hak customer dan mana hak-hak dia sebagai penjual. Jadi kita imbau kembali beberapa perkara yang disebut oleh pengarang kitab. Yang pertama dia kata ta'rif jual beli. Ringkasnya kita sebut al-mubadalah syai' bi syai' 'ala at-ta'bid. Kita tukar barang dengan barang yang lain untuk tujuan kepemilikan selama-lamanya. We exchange something for something else untuk tempoh yang panjang. Jadi ini adalah definisi kepada jual beli. Jadi tak semestinya bila kita jual ataupun beli barang dengan duit ataupun servis dengan duit, tak semestinya. Dia boleh tukar barang dengan barang, itu pun nama jual beli. Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli
diri-diri orang mukmin itu syurga. Ya. Jadi orang mukmin buat amal soleh dan ditukar dengan syurga oleh Allah. Jadi ada pertukaran di situ. Ya. Cuma fokus poinnya adalah ishtara. Allah telah membeli. Jadi tuan kitab nak beritahu bahawa dalam Quran ada disebut terminologi ishtara, itu membeli. Begitu juga Allah sebut fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'tum bih. Maka hendaklah kamu semua ini bergembira terhadap jual beli yang telah kamu lakukan. Jadi keywordnya adalah bi bai'ikum, dengan jual beli kamu. Jadi ishtara boleh, bai' boleh. Dua-dua ini memberi maksud jual dan beli. Dalam surah Yusuf Allah sebut wasyarawhu bithamanin bakhsin darahim ma'dudah, dan dibelinya, nya itu siapa? Nabi Yusuf, dengan harga yang sikit, dengan harga yang murah. Kan Nabi Yusuf dibuang oleh keluarga dia, dipungut oleh orang yang bermusafir dari Raya Batil Jub, dari dasar telaga, kemudian dibawa ke pasar Mesir, dijual. Nabi Yusuf itu dalam pasar, ada orang yang beli. Maka benda ini dirakamkan dalam Quran, dalam ayat yang kita baca tadi, wasyarahu bithamanin bakhsin, dan dibeli Nabi Yusuf itu dengan harga yang murah, dengan beberapa darahim, beberapa dirham sahaja. Juga tuan kitab dia bawa ayat-ayat ini untuk menunjukkan bahawa Allah sebut jual beli ini dalam Quran. Begitu juga hadis Nabi, la yabi'ir rajulu 'ala bai'i akhi. Tidak boleh seseorang itu membeli sesuatu yang telah dibeli pada orang lain. Let's say kalau barang ni dah dibeli oleh orang, whether dia bayar full payment ataupun partial payment, so tak boleh. Kalau dah buat akad jual beli dan dah dibayar. Cuma ulama khilaf kalau deposit. Deposit ini adakah dah dikira akad jual beli ataupun belum? Because deposit ataupun setengah tempat dia panggil commitment fee, ini hanyalah commitment to tell the buyer that the seller that the buyer has intention to buy the good in near future. Jadi ulama kata harga yang dibayar itu bukan, it's not part of the selling price. Ini hanyalah booking fee ataupun commitment fee. Jadi siapa yang berpendapat sebegitu, kalau booking tak apa, kita boleh beli lagi barang itu, provided yang pembooking pertama tadi setuju untuk let go barang tadi. Setengah mazhab dia kata booking, kalau dia execute kepada jual beli, dia kira sebahagian dari harga barang. Maknanya kalau kita nak beli barang yang dah di booking, maka tak boleh. Begitu juga dengan tempahan. Ini biasa berlaku pada orang-orang pengusaha travel. Bagi contoh, dia booking hotel di Mekah. Pak Arab ni ada-ada bila dia tengok ada lagi yang offer the higher price, last minute pun dia akan cancel yang awal. Sebab yang offer last minute ni bagi rate tinggi lagi, dia akan ambil. Itu sebenarnya tak baik, berdosa. Sebab dia dah ada satu perjanjian, al-wa'ad. Quran sebut ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, tepati janji kamu. Kalau kamu dah janji nak bagi sewakan hotel kamu kepada CA, dan CA dah bayar komitmen, tiba-tiba dekat dah nak duduk hotel tu, ada orang offer lebih tinggi, tiba-tiba dia ambil yang lebih tinggi. Tadi apa hukum dia? Dari sudut agama berdosa. Tapi dari sudut cancellation tu dibolehkan, dari sudut fiqh. Kemudian tuan kitab dia sebut
beberapa justifikasi dari hukum syarak berkaitan dengan keharusan jual beli. Antaranya Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jadi riba ni tuan-tuan bukan perkara hari ini. Dia semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi zaman Nabi, orang kafir Quraisy jahiliyah, dia bertransaksi dengan riba. Dan apabila Al-Quran mari haramkan riba, masyarakat waktu itu dia kata apa? Riba dengan jual beli sama je. Motif dia dua-dua untung. Riba ada untung, jual beli pun ada untung. Maka Al-Quran balas balik, dia kata apa? Riba tak sama dengan jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Jadi sama juga dengan hari ini. Setengah masyarakat dia faham dia sama sahaja institusi kewangan Islam dengan konvensional. Jawapan dia tak sama. Confusion ini dah berlaku zaman Nabi dulu. Bila Nabi haramkan riba, maka masyarakat kata sama je dia tu. At the end of the day, both the transaction dia nak profit. Cuma profit pertama halal, profit kedua haram. Kemudian dari sudut justifikasi sunnah, Nabi sebut la an ya'khudha ahadukum hablahu fayati bi husmatil hatab ala dhahrihi fayabi'aha fayukaffa Allahu biha wajha khairun lahu min an yas'ala an-nas a'tawhu aw mana'uhu. Jadi hadis ni pun sangat tuan kita nak tunjukkan bahawa keharusan jual beli ini dia kata apa? Adalah baik seseorang itu, seseorang kamu ambil hablah tali, dia ambil tali, kemudian dia masuk hutan, dia cari kayu api, kemudian dia bawa kayu api itu, fayabi'aha, dia jual kayu api di pasar, dan Allah akan menjaga air mukanya. Khairun lahu, lebih baik daripada dia an yas'alan nas, dia mengemis, dia meminta-minta dari manusia. Sebab kalau minta ni a'tauhu, kadang-kadang orang beri, au mana'u, kadang-kadang orang tak beri. Jadi ini motivasi yang sangat kuat kepada orang Islam supaya bekerja dan jangan meminta-minta. Jangan meminta-minta. Subhanallah, semalam kita baca surah khabar tapi berlaku di Indonesia. Ada seorang pengemis tu bila ditangkap oleh macam majlis perbandaran dia orang, dia cek rupanya dia ada aset dekat 500,000 juta. Dekat 500,000. Ada rumah, ada tanah, ada cash. Cash dalam bank 270,000. Tapi kerjanya dia mengemis. Ada masuk surah khabar semalam. Jadi orang Islam dia tak boleh. Dia ada satu hadis dia kata bila mengemis ni di pada mahsyar nanti muka dia jadi luruh. Muka dia jadi luruh. Sebab itu hadis ni dia sebut lebih baik seorang ni kerja, cari kayu api, whatever kerja, asalkan halal. Jadi dalam Islam kerja itu dia tak kisah kerja apa-apa pun. Yang penting halal. Dan kita pun sama. Kita tak boleh anggap orang-orang yang kerja supporting staff ni, kerja apa, driver Grab sekarang ni yang main-main tuan-tuan. Macam-macam background. Banyak orang yang tukar sapu ke, cleaner ke, tukar kebun ke. Kita jangan pandang lelaki macam ni. Sebab Islam beri tempat pada mereka. As long you usaha benda tu halal, maka ada atas dunia ni dia dapat ganjaran, boleh buat nafkah dia. Di akhirat Allah beri pahala. Kemudian tuan kitab bawa dalil lagi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudi ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadid. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membeli, ishtara. Perkataan ishtara itu membeli ta'aman, makanan dari orang Yahudi. Oh, macam mana kalau Ustaz? Malaysia boikot Israel. Malaysia boikot Israel. Nabi sebut, ini adalah hadis ini, ishtara ta'aman min Yahudi. Sesungguhnya Nabi beli makanan dari orang Yahudi.
wa rahanahu dir'an min hadid. Cuma cara Nabi beli tu, dia ambil dulu makanan dari Yahudi, kemudian dia letak barang gadaian yang berbentuk baju besi. Kan? Baju besi kan ada harga. Jadi dia letak baju besi dekat orang Yahudi ni, Nabi pun ambil makanan secara hutang. Kan? Jadi hadis ni sangat bagus untuk kita faham. Dia ada pengajaran banyak. Antaranya, nombor satu, boleh bermuamalat dengan orang bukan Islam, termasuk Yahudi. Bahkan Yahudi ni, Al-Quran zaman Nabi pun dah bagi tahu awal, lan tarda ankal yahud wan nasara hatta tattabi' millatahum. Yahudi, Kristian, Nasrani tak akan redha dengan umat Islam sehingga kamu ikut mereka. Walaupun ayat itu ada, tapi secara realistiknya syariah membenarkan kita bermuamalat dengan orang bukan Islam, termasuk Yahudi. Kan? Itu satu, maknanya hukumnya dibenarkan bermuamalat. Kan? Nombor dua, hukum gadaian. Nombor tiga, hukum ambil secara hutang. Semua dibenarkan oleh syarak. Hikmah pensyariatan. Tadi kita buat justifikasi dari sudut Quran, hadis, kemudian dari sudut logik akal. Jadi dia kata, tuan kitab kata memanglah jual beli ini sengaja Allah buat konsep jual beli ini supaya manusia boleh hidup secara bermasyarakat. Sebab tak ada orang yang boleh hidup sendiri-sendiri. Contoh kita nak pakai baju ni, mesti ada pokok kapas contoh. So mesti ada orang tanam pokok, mesti ada orang proses kapas tadi, mesti ada orang jahit, mesti ada orang angkut baju tu daripada kilang ke kedai. Daripada kedai baru kita pergi beli. Ini nak menghasilkan satu baju, jadi beberapa pihak yang terbabit. Dan setiap kali pertukaran proses itu dinamakan akad muamalah. Jadi di situ ada rasionalnya kenapa jual beli itu perlu ada, dan apabila ada perlu diundang-undangkan menurut undang-undang Islam. Kemudian kita masuk pada pihak-pihak yang berkontrak ataupun rukun akad. Rukun akad jual beli, ringkasnya ada dua mazhab. Mazhab jumhur kata akad rukun jual beli ini dia ada tiga. Mazhab Hanafi kata ada satu je. Mazhab kita ada tiga. Yang pertama, rukun yang pertama apa? Pembeli dan penjual. Rukun yang kedua, barang. Rukun yang ketiga, sirah, kan? Sirah, lafaz ke ataupun cara menyampaikan hajat untuk beli ataupun jual barang tadi. Jadi ada tiga. Yang pertama, pihak yang berakad. Nombor dua, barang. Nombor tiga, barang ataupun servis, kan? Nombor tiga, sirah dipanggil, ataupun lafaz akad tadi. Kita pergi pada yang pertama, rukun yang pertama. Mana rukun ni tuan-tuan, dia kena ingat, kan? Macam kita solat lah. Solat mesti ada 13 rukun. Tertinggal satu, kena repeat balik, kan? Kena repeat. Rukun kahwin, ada berapa rukun kahwin? Ada ni. Ada 5, kan? Mazhab Ahli Sunnah ada 5. Kalau Syiah dia rukun khutbah contoh. Tuan-tuan pergi solat Jumaat, kena observe rukun tu. Kan satu masjid batal sebab Tok Imam lupa. Kan? Dia ada 5. Kan? Rukun solat ada 5, ada 13. Rukun kahwin ada 5, rukun khutbah ada 5. Kan? Jadi rukun jual beli ni jumhur kata ada 3. Yang pertama, pembeli dan penjual, penyewa dan pemberi sewa, pengambil gadai dan pemberi gadai. Dia mesti ada berlawanan. Kalau ada satu je, dia tak betul. Syarat kepada rukun pertama, iaitu mestilah baligh aqil dan boleh menguruskan harta. Jadi mestilah baligh dan berakal. Jika akad dilakukan oleh kanak-kanak dan orang gila, maka tidak sah. Hukum asal macam tu, dan mazhab Syafi'i memang kita pegang macam tu. Budak-budak dan orang gila, dia tak boleh buat transaksi. Kalau dia buat, maka tidak sah. Apa rasional dia? Rasional dia sebab kebiasaannya kena tipu. Budak-budak, dia minta anak kita kan, kata, bapa nak duit, kata, nak buat apa? Nak beli makanan. Kita pun bagi RM10. Dia pergi kedai, dia beli aiskrim satu, RM2, dia pun balik terus. Aiskrim harga RM2,
duit diberi RM10 kan. Jadi tuan kedai dia tak balikkan RM8 kan. Jadi ada possibility kena tipu kan. Sebab itu syarak ini dia datang, syariah dia datang untuk menjaga maslahah pembeli dan penjual. Sebab itulah dia letakkan syarat nak sah pada jual beli ini mestilah menepati rukun pertama, iaitu pembeli mestilah berakal, balik dan boleh menguruskan harta. Pun begitu, kalaulah ikut betul pada yang asal ini, dia akan jadi susah sikit transaksi. Sebab dia sebut balik akil. Jadi kita pakai mazhab lain yang rendahkan sikit standard dia, iaitu mumayyiz. Mumayyiz ni dia dah boleh differentiate. Kalau beli barang ni dia boleh faham harga barang. Kan dia ada tagging price tu kan. Ini berapa? RM2. Dia boleh faham RM2. Jadi sah jual beli. Tak sampai balik pun dia kira sah. Dan ada ayat yang berkaitan dengan umur ini. Dalam surah An-Nisa Allah sebut wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Hendaklah kamu menguji anak-anak yatim itu sehinggalah mereka ini mencapai umur yang rushd. Rushd ni dia boleh manage sendiri harta dia. Fa in anastum minhum, sekiranya kamu test dan dia ni lepas. Kita test, kita beri RM100, kita tengok dia buat macam mana RM100 ni. Dia boleh manage tak? Kalau kamu test, dia lepas, fadfa'u ilaihim, maka suruhlah harta mereka. Harta mereka, suruhlah harta itu kepada mereka. Contoh ada staf kita meninggal, duit JTLA kan, dapat RM250,000 bagi contoh. Dan staf kita ni sebelum meninggal dah letakkan berapa persentage pada anak nombor 1, anak nombor 2, anak nombor 4 kan. Kalau anak dia 5 orang, dapat RM50,000 seorang kan. Dapat je. Kalau budak umur 15 dapat RM50,000, dia nak buat apa? Jadi wali dia kena tengok kan. Wali dia kena tengok, dia tak boleh lepas kan. Tak boleh lepas macam itu saja. Sebab budak-budak macam-macam, nanti dia beli PlayStation apa, habis RM50,000 boleh dikomplitkan dalam masa 5 hari. Memanglah ada kata duit dia kan. Tapi Al-Quran suruh jaga dulu sekejap. Hold dulu duit dia ni, wali kena pegang dulu duit dia. Dan bila dia boleh fikir betul, barulah serah kan. Maksudnya syarat yang pertama kepada pembeli dan penjual, iaitu mestilah tengok kapasiti pembeli dan penjual tadi. Apa syarat dia tadi? Baligh, aqil, rushd. Balik kita dah bincang, walaupun kitab ni tak sebut, tapi kita sebut kitab lain dibenarkan sinnul mumayyiz. Kalau mayit ni dia boleh bezakan ini barang betul ke barang tiruan, ini harga RM1 ke RM10. Dia boleh beza ikut logik dia. Jadi kalau budak umur 7 tahun 8 tahun boleh dah. 7 tahun 8 tahun dia tak balik, tapi dia mumayyiz. So akad dia dah kira sah. Macam kita lah, bagi-bagi kita bagi duit pada anak kan. Tuan-tuan bagi berapa kat anak-anak? Bagi-bagi RM5, RM3 kan? Jadi kita boleh faham, oh dia sekolah dia sampai Johor, kita bagi RM3-4 ni dia boleh cukup kan? Jadi walaupun anak kita dah ada satu baru, which is tak balik, tapi akad dia dengan kantin tu sah kan? Sebab logik dengan duit yang kita beri RM3-4 itu, logik dengan makanan, dan akad berlaku secara betul, tak ditipu. Kadang-kadang orang tua nampak balik. Betul. Orang tua ni orang dapat K dia BSP sebagai contoh. Baik ramai tak?
Dapat kes balik SP umur berapa? 55 kan? Jumpa balik kawan lama-lama dia, Allah tu, habis duit ikut je. Buat apa? Masuk pelaburan. Dia umur 55 pun, walaupun balik, tapi tak semestinya arus tadi. Arus ni dia boleh differentiate. Oh ni, investment ni ada high risk. Dia ubah lawan lah, high risk, high return. Kan biasa dengar kan? Yang beli jongkong emas lah, yang beli apa lagi, burung walik lah, buat litoh lah, buat litoh kan? Yang kena tipu dengan Afrika lah. Kesian. Tuan-tuan baca surat khabar kan? Macam mana awak kerja 55 tahun dah kata, tapi bila dapat duit EPF ni kena tipu lagi dengan orang. Sebab itu fiqh dia pesan, dia kata la tu'tus sufaha amwalahum, jangan kamu beri kepada orang yang ada kriteria safih. Safih ni dia harta dia, tapi dia tak tahu macam mana nak guna kan? Jadi Quran sebut la tu'tu, jangan kamu beri kan? La tu'tus sufaha, orang yang ada sifat-sifat safih ini harta mereka. Sebab orang macam ni bila beri, habis dia belanja, dan dia akan menyusahkan kita balik, dia akan menyusahkan family dia. Kan biasa kalau duit tak ada, dia cari siapa? Dia cari family dia. Dia cari mak dia, dia cari abang dia, dia cari kakak dia. Ada sebab syariah letak kuasa wali itu sangat tinggi. Wali boleh hold harta orang yang walaupun dia sihat, fizikalnya, akalnya sihat, tapi dari sudut pengurusan kewangan, wali dia ada kuasa untuk pegang harta itu. Cuma mazhab Hanafi dengan Jumhur dia berbeza. Mazhab Hanafi dia kata kalau orang tua umur 40 tapi dia tak pandai manage harta dia, dia kena beri juga dia. Pasal itu hal dia lah. Itu harta dia, dia belanja macam mana pun tinggal pada dia lah. Itu mazhab Hanafi. Kalau Jumhur dia kata tak boleh. Kalau kita dah tengok dia ni memang boros apa, kita kena pegang harta dia, beri sekadar mana perlu kan? Orang pencen kita kan, dia suka apa tu, motor besar, dia suka main drone kan? Duit itu akan habis. Dan insyaAllah kalau Allah panjangkan hidup dia, panjang lagi umur kan? Jadi in a few years tu dah habis duit pencen dia. So next, macam mana dia nak uruskan? Buat dia kelabu mata. Itu syarat pertama pada pembeli dan penjual. Syarat kedua, bebas membuat pilihan ketika mengikat kontrak. Maknanya tak ada paksa. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 29, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecualilah jual beli itu mesti berlaku sesama kamu dalam keadaan redha meredai. Jadi kalau dalam keadaan paksa tak boleh kan? Tidak sah. Walaupun benda tu berlaku, tapi memang dia terpaksa betul. Kalau dia angkat kes ni ke mahkamah syariah dan ada bukti-bukti yang menyatakan dia tak redha, dia jual barang ni, tapi kerana terpaksa, maka boleh nullify balik kan? Sama juga dengan hadis Nabi sebut innamal bay'u an taradin, sesungguhnya jual beli itu mestilah disertakan dengan keredaan. Tapi di sana ada exceptional case, yang mana jual beli secara paksa dibenarkan syarak. Sebagai contoh dalam kes jual beli lelang, lelang auction dibenarkan oleh syarak atas dasar dia hutang dia banyak kan? Aset dia ada, fixed asset ada, so dia kena liquidkan fixed asset dia untuk jadi cash, kemudian cash tadi bayar hutang. Walaupun dia tak nak jual rumah dia, dia tak nak jual kereta dia, tapi dia dah jadi muflis atau bankrupt, jadi hakim boleh paksa jual barang. Dalam kes ni dibenarkan oleh syarak. Syarat yang kedua, mestilah berlaku secara redha.
Paksa rela boleh dalam kes tadi. Yang ketiga, penjual dan pembeli adalah individu yang berlainan. Mana orang yang sama tak boleh. Orang yang sama tak boleh. Pembeli dia jual barang itu dan dia sendiri yang beli. Tengok pelik tapi tak pelik. Dia buat proxy daripada company dia jual pada proxy ni, proxy tu pun belong to him as well. Company dia jual kat proxy ni beli. Jadi dia kena clear situ. Cuma general guideline ni tuan kita sebut pembeli dan penjual tidak boleh individu yang sama. Mesti individu yang berlainan. Barulah dia tak ada conflict of interest. Macam mana conflict of interest boleh berlaku? Kalau berlaku pembeli dan penjual orang yang sama. Dia jual barang, dia sendiri yang beli. So sebab konfliknya, the buyer mesti dia nak lower price. The seller mesti dia nak set the higher price. So apabila buyer dan seller are the same person, dia tak akan berlaku tawar-menawar yang betul. Jadi sebab tu tak boleh. Namun hukum ini dikecualikan dalam kes jual beli yang dijalankan oleh peniaga, iaitu bapa ke atas harta anaknya yang tidak berkemampuan menguruskan hartanya sendiri. Alasannya seorang bapa tidak ditohmoh akan memperdayai anaknya sendiri kerana sifat belas kasihan terhadap anaknya yang ada padanya. Demikian juga dengan jual beli, seorang hakim iaitu pemerintah ke atas harta mereka yang tidak berkeupayaan, yang berada di bawah jagaannya. Jadi dalam hal ini dia boleh menjual harta salah seorang daripada mereka kepada salah seorang yang lain. Jadi contoh ayah, ayah dia boleh jual tanah lot ni, dia boleh jual pada adik dia yang lain, anak-anak dia yang lain. Sama juga dengan hakim. Sebab dia kata hakim tak ada conflict of interest tu, tak ada. Dan juga parent tadi dia tak ada conflict of interest sesama anak-anak. Syarat yang keempat, boleh melihat. Oleh itu jual beli oleh orang buta tidak sah kerana wujudnya kejahilan yang ketara. Untuk tujuan jual beli, orang buta ini perlu mewakilkannya kepada orang lain untuk membeli atau untuk menjual bagi pihaknya. Jadi mazhab kita, mazhab Syafi'i, jual beli orang buta ni tidak sah, dia kata. Sebab apa? Dia kata sebab possibility untuk berlaku penipuan sangat tinggi. Sebab dia tak nampak barang. So macam mana nak settlekan masalah? Jawapannya dia kena wakilkan. Kalau dia nak beli, wakilkan kepada orang yang sempurna penglihatan. Rukun yang kedua, sirah, iaitu kontrak. Sirah kontrak adalah ucapan yang dilahirkan oleh kedua-dua pihak yang mengikat kontrak dengan menyatakan kemahuan. Apa maksud sirah? Iaitu perbuatan, perkataan, pengakuan yang menyatakan hajat untuk beli ataupun jual, ataupun sewa, ataupun gadai. Jadi dia wording dia tu dia clear. Saya nak jual, saya nak beri pinjam, saya nak pinjam. Macam tu. Dan sirah ini sangat-sangat penting. Sangat penting untuk dia jelas. Ni nak jual ke nak apa ni? Saya ingat ada berapa tahun lepas tu, ada call. Lalu saya konsak, Salam, apa cerita? Dia kata, dia cerita budak-budak lah, budak universiti. Masa dia baik dulu, dia beri sebi-sebi dekat kawan dia ni. Bagi baju, bagi makan, kenderaan. Lepas tu dia gaduh dua orang, berbalap. Jadi barang-barang yang dah dia bagi tu, dia nak ungkit balik. Dia nak ambil balik.
Jadi dia kata, boleh tak saya ambil balik Ustaz? Ambil apa tu? Ambil semua barang-barang yang saya beri. Jadi saya kata kena tengok sirah lah, tengok akad. Waktu beri dulu, beri apa? Beri pinjam ke? Beri terus ke? Kalau beri pinjam, dia ada istilah i'arah, ada istilah qard. Kalau beri terus, ada istilah hibah, ada istilah hadiah. Jadi waktu beri dulu kena tengok kes, baik kes. Waktu beri dulu apa niat? Kan biasa budak-budak universiti kan, pakai baju kawan dia lama-lama jadi hak dia. Jadi kena tengok niat macam mana. Sama juga dengan rumah tangga kita. Suami beri barang kepada isteri. Isteri yang cerdik, dia akan usaha biar ownership tu clear. Kalau setakat pakailah pakai tu dia tak clear lagi. Dia kena clearkan, abang bagi hadiah ke ni. Kalau husband dia sampai sudah tak jawab, maknanya hukum dia adalah beri pinjam. Jadi isteri dia kena clearkan. Contohnya barang-barang kemas, jam apa, dia kena clearkan. Ni hadiah lah Kalau dia senyap pun, usaha biar dia bercakap. Ini penting penting lah, penting. So clarity dalam sirah ini penting. Sama juga bila kita pergi makan ramai-ramai, makan ramai-ramai bayar seorang-seorang. Kadang-kadang orang bayar kan, makan satu meja, kawan pun bayar. Bayar itu akad jual beli dia dengan tuan kedai. Tapi kita yang makan ini dan dibayar oleh kawan sebelah ini, apa akad dia dengan kita? Jadi walaupun kita assume, oh ni dia belanja kita makan ni, yang belanja akad sedekah. Tapi sebelum berpisah itu, sebelum berpisah kawan ni masuk taruhan, kita masuk taruhan tu. Kita pun sebut sepatah. Terima kasihlah belanja. Lepas sebut terima kasih belanja tu, kena tengok reaksi muka dia. Kalau dia senyum, ni memang confirm akad sedekah belanja. Kalau dia masak macam tu, besok kena bayar balik tu. Kena bayar balik. Masa-masa dia bayar tu, dia tak niat belanja pun, dia niat memudahkan urusan di kedai. Dan kita pinjam sekejap. Sebab tu kena jelas akad. Jadi rukun yang kedua ni sirah. Sirah itu akad. Sirah kontrak adalah ucapan yang dilahirkan oleh kedua-dua pihak yang mengikat kontrak dengan mengatakan kemahuan, kerelaan dan niat mereka untuk mengikat kontrak. Sebagaimana yang dimaklumi, kerelaan adalah syarat sah akad. Namun demikian, kerelaan adalah sesuatu yang tersirat. Kerelaan perlu dilahirkan melalui petanda yang dapat menggambarkan kerelaan tersebut. Ia dapat dilahirkan melalui tindakan kedua-dua pihak yang mengikat kontrak. Maksudnya dia hajat membeli dan menjual ini, dia mesti dituruti dengan tindakan. Maksudnya kalau beri duit, mesti ambil barang. Dia kena macam tu. Kalau sewa rumah, bayar sewa mesti ambil kunci rumah. Tak ada orang bayar sewa tapi kunci tak ambil. Tindakan inilah yang dinamakan sebagai sirah kontrak. Jadi ringkasnya kita tutup, sirah ini dia ada 3 cara. Yang pertama melalui perbuatan. Yang kedua melalui tulisan. Dan yang ketiga melalui dia bukan perbuatan, bukan tulisan, tapi dia apa dia panggil? Pengakuan senyap, tacit approval. Dia senyap, tapi dia setuju. Contoh dia panggil apa itu? Bai'ul mu'atah sebagai contoh. Jual beli mu'atah. Jual beli mu'atah ini kita beli barang, tapi kita tak sebut akad betul-betul. Saya beli air ini dengan harga RM2. Kita tak sebut. Tapi benda itu berlaku. Jadi kalau itu berlaku, itu pun dikira sah. Dikira sah. Cuma perbincangan detail insya-Allah kita akan bincang lagi lepas ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.